Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Aiman Azan, special guest pada hari ini. Apa khabar Aiman Azan? Assalamualaikum, baik-baik. Alhamdulillah. Jap, jap. Waalaikumsalam. Nak Alhamdulillah. kena adjust kamera. Alamak. Boleh, boleh, Saya boleh. dekat dalam dapur ni. Oh, okey, kita tahu. Sebab anak tengah tengok cerita kat sana. So, saya nak macam boleh nampak dia. So, sebab tu dekat sini. Takut mengganggu. Sorry lah, Boleh je, background dia background makanan. So, sorry lah tengah puasa. tak apa, okey je Aiman Azan. Janji kita fokus ke ilmu yang Aiman Azan sampaikan. Itu paling penting. Okay, much better. Alright. Alright. Okay. So Aiman Azan, dah bersedia ke untuk berkongsi ilmu? Ya. Sedia. Ya. So, kita perkenalkan dulu our special guest kita hari ini iaitu Aiman Azlan, seorang our youth mentor, public figure, YouTuber dan juga penulis buku iaitu Unbreakable. Ini yang akan kita kupaskan pada hari ini insya-Allah. Okay, so saya rasa semua orang macam tak sabar nak tunggu Aiman Azlan bercakap kan. Daripada saya bercakap, orang nak dengar Aiman Azlan bercakap. Okay, so first question ya. Sebelum saya buat topik ni kan Aiman Azlan kan, saya ada buat satu questionnaire survey di mana kepada anak muda, dan 73% daripada orang ni beranggapan bahawa anak muda tak tahu nak mengurus cinta dalam hidup mereka. So daripada orang ni mostly diorang lead kepada stres, depression dan sebagainya. So sebab itulah saya nak Aiman Azlan kongsikan pada kami anak muda macam mana tips nak mengurus cinta itu dalam kehidupan kami sebagai anak muda, insya-Allah. So Aiman Azlan, macam mana? Okay, bismillahirrahmanirrahim. First of all, thank you lah sebab sudi jemput. Macam mana nak menguruskan cinta, since kita ada lebih kurang sejam sahaja, so saya je nak straight go into the topic. So, nak menguruskan cinta, dia kena bermula dengan menguruskan diri sendiri. Sebab bila kita bercinta, maksudnya kita ada relationship, dia akan melibatkan dua individu. Dan dua individu tu essentially adalah seorang dengan seorang. So, jika kita pandai handle diri sendiri dan pasangan kita pandai handle diri dia, dan bila kita bersama, insya-Allah kita boleh handle each other. So dia bukannya, saya sebut macam tu sebab saya tak nak orang fikir yang dia ada masalah, dia kahwin masalah selesai. Tak macam tu. You ada masalah, you kena selesaikan masalah tu sekarang, sewaktu you masih lagi single, tak siapa-siapa. Kalau you ada isu, let's say for example depression, you ada isu kurang keyakinan diri, you ada isu you tak happy, you kena selesaikan segera sekarang, waktu you masih lagi berseorangan, sebelum you jemput orang lain masuk dalam kehidupan you. Why? Because all those things that I mentioned, all those personal issues, they are not you punya spouse responsibility untuk handle. Happiness for example, right? Ada orang ingatkan, oh aku tak happy kalau aku kahwin, wife aku akan buat aku happy, husband aku akan buat aku happy. That's a misconception. Sebab your happiness, you punya kebahagiaan bukan tanggungjawab pasangan. Bukan tanggungjawab pasangan you untuk buat you happy. Ia adalah tanggungjawab you untuk buat you happy. Sebab only you yang control you punya thoughts, only you yang control you punya behavior, action, words yang you guna. So you control your happiness sebenarnya. So tidak ada manfaatnya at least bagi diri saya untuk kita outsource kita punya happiness tu kepada orang lain untuk uruskan. Number one, basically kita bagi control kepada orang lain untuk kontrol kehidupan kita. That's number one. And number two, kita akan rasa helpless lah sebab kita fikir selagi mana orang lain tak buat aku happy, aku takkan happy. So jika itu mindset kita, then happiness is gonna feel like far away. Tapi kalau kita percaya yang aku yang kawal happiness aku, bukan nak kata aku kena blame diri sendiri, tak, itu bukan point dia. Point dia adalah aku ada control, aku ada power yang Allah bagi untuk menentukan aku rasa macam mana. Now bila kita masuk kepada mental health issue pula, dia jadi isu yang sedikit berbeza, yang mana kita kena ada professional help pula. So apa yang saya cakap tadi tu betul untuk mereka yang ada isu-isu yang bukan klinikal, maksudnya bukan jenis penyakit lah. Bagi mereka yang sudah masuk isu klinikal seperti depression, stress disorder, anxiety disorder, mereka kena ada benda yang saya sebut tadi, tambah
kena jumpa profesional. Ibarat macam ni lah, saya pernah bagi analogi ni dan saya tak kisah ulang balik. Ibarat macam orang yang sihat badan dia, kita kata makan kena jaga, jangan makan gula banyak sangat, contoh kan. Tapi bila dia sudah ada diabetes, tak cukup sekadar kita cakap kurangkan makan gula, tak cukup. Bagus nasihat tu, tapi tak cukup. Kita kena kata dekat dia, kurangkan makan gula dan pergi jumpa doktor. Sama juga dalam kes-kes bila, pasal you mention depression, so saya kena address lah. Sama juga dalam kes-kes kita ada penyakit yang berkaitan dengan minda, ia satu penyakit. So kena jumpa dengan ahli dia lah untuk nak selesaikan penyakit tersebut. Ada ketika kena makan ubat, ada ketika kena makan ubat dan terapi, ada ketika kena terapi sahaja. Dia bergantung kepada kita punya situasi lah macam mana, dan seorang profesional tu dia tahulah apa yang kita perlukan. So itu basically general concept of like self-management, self-care. Dan saya nak, although kita cakap pasal cinta, although kita cakap pasal perkahwinan, saya just nak mula dengan diri sendiri dulu. Sebab kalau you tidak settle, you sebagai seorang manusia, you sebagai seorang individu, keyakinan you tak settle, you punya prinsip hidup tak settle, you punya kebahagiaan dan begitu sahaja. No, it doesn't work that way. Saya tak nak you fikir once you kahwin, semua isu tu settle automatically. Tidak ada yang automatic di sini. Semuanya manual. Semuanya perlukan usaha manual. Manual labor semua benda ni. So itu yang saya nak mula kat situ lah sebagai kita punya baseline, so that apa-apa conversation selepas tu insyaAllah kita akan dapat konteks yang sepatutnya lah. Okay, betul tak? Amazon, macam mana pula kalangan orang yang anak muda ni, diorang masih lagi tak tahu untuk build up diri diorang berkenaan dengan ilmu yang Amazon cakap tadi tu. So macam mana tips-tips untuk kita bantu mereka, untuk sedarkan mereka, dan this is very important thing untuk upgrade diri kita dulu sebelum kita berkahwin, insyaAllah. Okay, soalan ni saya nak jawab dengan dua angle berbeza, tapi ia berkaitan lah. Angle pertama adalah kita melihat di dalam, angle kedua kita melihat di luar. Okay, saya nak mula melihat di luar dululah. Melihat di luar, kita melihat environment kita dahulu. Now, secara idealnya, okay, kena highlight perkataan ideal tu. Secara idealnya, benda-benda ni patut sudah diajar di rumah. Sepatutnya mak ayah sudah pun berikan pembelajaran. Tak semestinya kena formal, tak semestinya kena okay, you anak duduk ni bapa nak ajar dengan whiteboardnya, dengan blackboardnya. Tak. Diajar dengan contoh, diajar dengan example, tunjuk dengan action bagaimana cara nak sayang dan macam mana nak disayangi, macam mana cara nak berkomunikasi, macam mana cara nak mendengar. Semua ni patut sudah ada di rumah. Mak ayah perlu jadi contoh berjalan kepada anak-anak, sebab anak-anak akan melihat. Rujukan pertama untuk cinta bagi seorang anak adalah mak ayah, automatik. Macam kalau saya fikir kat mana first saya belajar pasal, quote-unquote belajar pasal perkahwinan, of course mak ayah saya. Dia tak adalah mengajar saya dengan duduk, okay, inilah perkahwinan dalam Islam, tak. Dia mengajar saya dengan menunjuk. Dia mengajar saya dengan memberi contoh, dengan action dia. Dan saya sebagai anak perhati dan semua tu kita absorb. Kalau contoh diberikan baik, alhamdulillah, itulah you punya pengajaran, introduction to marriage you lah. Tapi kalau contohnya tak baik, itu juga menjadi introduction to marriage you. So first of all, ideally benda ni patut sudah diajar di rumah. Okay, now saya cakap ini benda eksternal kan, benda luaran. Sebab apa saya nak balance dengan benda dalaman? Sebab saya tak nak kita cepat-cepat salahkan mak ayah. Okay, ya betul, tak semua mak ayah perfect. Actually semua mak ayah tak perfect sebenarnya. Tak ada istilah mak ayah yang sempurna, tidak ada. Semua mak ayah ada isu dia, semua mak ayah ada insecurity dia, semua mak ayah ada baggage dia. So kita jangan nak fikir oh mak ayah kau perfect. Tak ada, absolutely tak ada. So tapi saya still kena sebut sebab ia adalah salah satu punca anak muda confused tentang cinta adalah benda ni tidak ditunjukkan di rumah. Okay, but at the same time saya nak sebut angle kedua, iaitu daripada dalam.
Maksud dia, secara individunya, apakah tanggungjawab kita? Now, you boleh salahkan semua orang dalam dunia ni. Salahkan movie, salahkan novel, salahkan mak ayah, salahkan itu, salahkan ini. But at the end of the day, your life, your choice. Faham Your life, your choice. Maksud dia, you kena melihat kepada apakah pilihan-pilihan yang you buat sebagai individu yang boleh berfikir sendiri, yang boleh bezakan baik buruk, yang mempunyai sense of fitrah tu untuk nak menentukan pilihan apa yang you akan buat. Tak boleh nak salahkan sesiapa. Sebab bila you berdiri depan Allah nanti, you tak boleh nak salahkan even syaitan pun. You hanya boleh salahkan diri sendiri. Nah, bukan dalam bentuk yang nak menumbuk-numbuk diri, kau ni bodoh lah. Bukan macam tu. Maksud saya adalah be responsible. That's the tagline. Be responsible dengan semua pilihan you buat. Now, you nak belajar pasal cinta. Fikir, kat mana aku nak belajar pasal cinta? Katakanlah di rumah tidak diajar. Okey, tak apa. Tak semua orang dapat mak ayah yang boleh menunjukkan contoh yang baik. Itu realiti. Tapi you sebagai seorang dewasa yang boleh berfikir, kalau aku nak tahu pasal cinta dalam Islam, kat mana nak pergi? Cuba fikir, kat mana nak belajar? Kat mana nak dapat benda tu? Saya tak nak bagi jawapan, saya cakap bagi you fikir je. So, itu adalah tanggungjawab individu untuk pergi mencari ilmu yang sebati dan selari dengan apa yang dia percaya dan apa yang dia pegang. Kalau you pegang Islam, maka ia perlulah selari dengan apa you pegang tu. Dan pergilah keluar cari ilmu tersebut. Ilmu tu ada, tinggal nak pergi cari je. Nanti Miss Asma datang. Sorry anak saya. Nanti Miss Asma datang. Okay. Dia tak ready lagi tu. Nanti dia akan call. So cikgu anak saya patut call pagi ni 9.30. So anak saya tak sabar. No. Okay. You cannot show your face. Ini nama dia Pak Syaz. Miss Syaz. Hai. Okay, bagi papa sambung kerja. Boleh. Okay. Apa Ryan tengok Shark dulu. Nanti Miss akan call. Okay. Alright, anyway. Sorry. Teruskan. Alright, okay. Teruskan. Okay, Amazon. Terima kasih sebab explain tadi. Memang betul lah. Semua benda tu dia daripada diri sendiri. Dia nak ataupun tak nak. Betul kan? Yep. Itu adalah dia punya punchline lah. Sebab saya tak nak kita hidup menyalahkan orang lain. Bukan nak kata orang lain tak bertanggungjawab. Tak. Kalau mak ayah salah lah. But at the same time, just fikir nanti depan Allah berdiri, you nak kata apa? Takkan nak salahkan mak ayah. Sebab at one point, you boleh fikir sendiri. You boleh pilih sendiri. Tak semua orang yang ada mak ayah perfect. Itu realiti dia. Tak semestinya you kena jadi messed up. Tak semestinya macam tu. Contoh macam Nabi Ibrahim lah. Ayah dia bukan setakat menyembah berhala. Dia buat berhala siap. So tak semua parents perfect kan? Tapi tidak bermakna Nabi Ibrahim kena ikut jejak langkah ayah dia tu. So Nabi Ibrahim boleh berfikir sendiri. So itu pengajaran untuk kita lah. Kita patut sebut juga yang ada kesalahan di luar. But at the same time, punchline dia adalah always kita kena ambil tanggungjawab. Sebab ini kehidupan kita. Our life, our choice. Di depan Allah nanti kita yang kena berdiri seorang-seorang. Masya Allah, betul-betul Amazon. So, saya nak tanya Amazon sikit. Ada persoalan daripada saya punya questionnaire. Dia nak tahu macam mana, apa tu cinta kerana Allah dan cinta kerana nafsu. So macam mana, ada juga yang tanya saya, macam mana nak dapatkan cinta kerana Allah, tips-tips tu. So Amazon boleh kongsikan sikit. First kena highlight lah, saya bukan ustaz. So nak mengharapkan penjelasan ustaz tu, minta maaf lah. Bukan saya orang dia. So kalau nak penjelasan dengan ada hadisnya, dengan ada penjelasan yang hebat sarjana dia tu, minta carilah orang lain yang lebih arif. So saya kena faham lah saya punya limitation kat mana. Tapi saya boleh sebut dari segi relationship, hubungan. So
katakanlah saya bagi analogi mudah Macam mana aku nak buat sesuatu nak bagi mak happy. Okay? Saya just nak bagi analogi mudah. Macam mana aku nak buat sesuatu nak bagi mak happy. So dalam soalan tu, apa prerequisite dia yang kita kena ada dulu sebelum jawab soalan tu? Prerequisite untuk jawab soalan itu adalah you kena kenal mak you dulu. Macam mana you nak jawab soalan tu kalau mak you pun you tak kenal? You tak tahu dia suka apa. You tak tahu dia benci apa. You tak tahu personality dia macam mana. So selagi mana you tak kenal mak you tak boleh jawab soalan apa yang mak suka. Macam mana aku nak buat benda yang mak suka? So analogi tu saya boleh transfer dengan Allah. Macam mana you nak buat sesuatu kerana Allah, yakni apa yang Allah suka, kalau you tak kenal Allah. So selagi mana kita masih lagi rasa macam stranger dengan Allah, maka susah nak jawab soalan tu. Maka kita akan sentiasa confused. Benda ni kerana Allah ke? Benda ni kerana Allah ke? Tapi kalau kita dah faham Allah tu macam mana, sebab semuanya diterangkan. Ilmu tu ada. Dia bukan rahsia. Ilmu tu ada. Kita keluar dan cari. Siapakah Allah? Apakah expectation Allah ke atas kita? Apakah niat yang sepatutnya kita ada? Purpose of life. Semua tu you keluar dan you cari. Dan once you kenal Allah itu siapa, soalan apa yang Allah suka, mudah nak jawab. Tak semestinya mudah nak buat, tapi mudah nak jawab. At least kita nampak, okay, ini yang Allah suka, maka buat. Dan bila Allah suka, itulah kerana Allah. Sebab you buat sebab Allah suka. Kerana Allah lah tu. So, itu yang saya nampak practicality yang tak mungkin ramai orang terlepas pandang. Pasal dia ingatkan lillahi ta'ala tu kena nawaitu saumarodin an ada benda-benda macam tu yang kita belajar kat sekolah dulu. Tapi praktikal dia adalah nak mempermudahkan orang faham apa Allah suka, buat. Tapi untuk tahu apa Allah suka, kena kenal Allah dulu. Itulah sama juga macam cinta. Nak bercinta macam mana bagi Allah suka, kena kenal Allah dulu. Macam apa yang dia suka, apa dia tak suka. And then just selalulah kita filter, tapis benda yang kita nak buat tu dengan soalan Allah suka tak benda ni. Okay? You nak pegang tangan perempuan tu, Allah suka tak benda ni. Dan kalau you kata tidak, Allah tak suka, maka aku tak buat. You telah buat sesuatu kerana Allah. So itulah dia punya apa, saya just nak practical advice lah untuk kita. Something kita boleh apa? Something kita boleh apply sekarang. Even sekarang pun kita tak makan. Padahal orang tak tengok pun. Boleh je saya makan sekarang, bukan orang tahu pun. Tapi kenapa tak makan? Kenapa tak makan? Sebab kita tahu Allah tak suka. Kan? So kita tak makan. So itu you tidak makan, you buat boleh je saya makan sekarang, bukan orang tahu pun. Tapi kenapa tak makan? Kenapa tak makan? Sebab kita tahu Allah tak suka. Kan? So kita tak makan. So itu you tidak makan, you buat sesuatu kerana Allah. So itu another application. Oh, okay. So saya faham lah sekarang ni apa yang kita buat tu, kalau cinta ni, itu maksud cinta dengan Allah tu, based on kita kenal Allah dulu. So saya ada satu soalan lagi daripada Aiman Azrai. Ada yang based on saya punya klien, coaching session saya, ada yang tanya macam mana nak tahu seorang tu betul-betul terbaik untuk kita ataupun tidak. So sebab ada orang yang dia ada banyak pilihan, dia tak tahu nak pilih yang mana. Dan mungkin juga dia pilihan dia tu tak tahu, dia macam ragu-ragu lah. So ragu-ragu ni lah yang menyebabkan ramai anak muda yang selalu main perasaan, yang bagi false hope dan sebagainya. Saya tengok Amazon tu ramai yang tanya soalan macam tu kan. So apa explanation untuk Amazon based on persoalan macam tu? Okay, ya sayang. 10 minit lagi baru cikgu call. 10 minit lagi baru miss call. Alah, mengantuk ke. 10 minit lagi. 9.30 baru dia call. Sekarang tak call lagi. 9.30. Ryan tengok Syak dulu. So cute. Lagi. 10 minit. Tunggu 10 minit. 10 minit. Okay, give. Sorry sekejap. It's okay. By the way, kepada mereka yang nak kahwin, inilah perkahwinan rupa dia. Yang kena layan anak macam ni. Itulah
boleh dapat preview. So perkahwinan inilah dia. Okey. Apa set 10 minit. Ini. Jam ni bunyi. InsyaAllah. 10 minit nama apa? 10 minit tu masa saya. It's okay. Ini. This is 10 minit. Nanti dia akan bunyi. Okay. Go inside. Okay. Jam tu bunyi, you akan call. Alright. Okay, anyway. Sorry. Oh yeah. It's okay. As I was saying. Okay. Jap. Hilang. Ternafas. Ulang balik soalan tu before saya nak susun balik Okay. saya punya idea. Tolong Alright. balik soalan tu. Kita apa? Okay, soalan dia. Okay, ada banyak sahabat saya tanya, macam mana nak tahu Pasal seseorang banyak tu pilihan terbaik? Yes, terbaik ataupun tak Okay. kita. Pasal banyak pilihan. Okay. Okay, bismillah. So, di sinilah mungkin ramai pernah dengar ta'aruf kan. Inilah gunanya ta'aruf. Tapi yang ramai orang mungkin tak faham adalah ta'aruf macam mana. Now, to be fair, tidak ada macam black and white resepi cara nak ta'aruf. Tak ada. Kenapa? Sebab bila nak cakap pasal nak berkahwin ni, dia ada banyak variable yang ada. So untuk bagi like rigid kaifiat ta'aruf tu amat susah sebab kita culture berlainan, circumstances kita pun berlainan, kita punya upbringing pun berlainan. So apa yang ada adalah beberapa guideline, dan guideline ini boleh digunakan dan di-apply dalam you punya situasi masing-masing lah, ikut culture masing-masing, ikut ni. Selagi guideline ni diikuti, insyaAllah okey. So antara guideline dia adalah number 1, pergaulan kena jaga. Now ini yang benda ramai orang confuse, nak jaga macam mana, apa maksud nak jaga tu. Sebab kita tidak diajar dengan jelas apa maksud nak menjaga pergaulan tu, dan saya bukan nak kata saya 100% faham sekarang, but then the problem is that ikhtilat, menjaga pergaulan itu tidak dijelaskan dengan jelasnya dari segi guideline dia, dari segi prinsip dia. Apa yang dijelaskan adalah the do's and don'ts. The do's and don'ts, kalau you senaraikan do's and don'ts of pergaulan, senarai itu tidak akan habis. Itu masalah dia. Bila kita senaraikan do's and don'ts, senarai itu tidak akan habis. Sebab once you senaraikan, okay, boleh buat macam ni, 1, 2, 3, 4, 5. Tak boleh buat macam ni, 1, 2, 3, 4, 5. So ada 10 dalam senarai itu. Okay, fine. You dapat 10 benda dalam senarai itu. But then what if situasi you tidak ada dalam senarai? You akan tanya, Ustaz, macam ni okey tak? Ustaz tu takkan habis jawab soalan you. Tapi once you faham prinsip, once you faham konsep, once you faham dia punya guideline, maka apa-apa situasi yang you hadapi, insyaAllah you boleh atasi lah. So saya fikir benda ni kena faham dari sudut guideline dia. InsyaAllah maksud dia kau Allah izinkan. Masya Allah. Okay. Sayang, bagi Papa cakap please. Mayonis dalam peti, takkan nak makan mayonis je. Ada dalam peti. What, you want to eat mayonnaise je? Dalam peti. Can you wait? Nanti Papa habis cakap, Papa ambil mayonnaise. You don't want mayonnaise pula dah. Okay, ambil gelas. Alright. Ambil gelas, lepas tu you pour it yourself. Boleh? Iklan jap boleh? Boleh. Tak ada masalah. Dia nak minum air. No, come here. Ryan. Come here, Ryan. Okay. Ta'aruf. Okay. Ya, tolong. Antara kerja rumah yang saya nak semua orang buat adalah kena faham prinsip, konsep dan guideline untuk ikhtilat, untuk pergaulan. Macam mana nak bergaul dengan yang berbeza jantina. Apa yang saya belajar dekat universiti saya dulu, sebab soalan ni ditanya,
sebab saya a part of like university punya club yang mana kami kena buat banyak event, and dalam club tu ada lelaki dan wanita, so kami tanyalah Syekh pasal pergaulan ni. Obviously satu topik yang popular lah, dan jawapan Syekh tu dia memberikan guideline lah, dia beri guideline, dan saya boleh rumuskan guideline dia dalam dua istilah. Tapi kena fikirlah pasal benda ni. Pasal benda ni bukannya benda yang simplistik tau. Dia bukannya benda yang hitam putih. Bukannya macam kita nak bagi tahu saya apa saya kena buat. Tak macam Islam dia nak kita berfikir. So guideline dia dua. Dia kata number one self-control, and number two respect. Dia bagi guideline macam tu je. Self-control, respect. So like self-control, number one, you kena jujur dengan diri sendiri lah. Kalau you buat sesuatu and you rasa macam macam je aku buat ni, boleh ke aku pukul 3 pagi mesej dia? Self-control, right? Self-control. And then number two, respect. Respect, like adakah you akan layan macam tu dengan mak you? Contohlah caranya, adakah itu cara you respect seorang wanita? Kalau you seorang lelaki kan, adakah macam tu yang layan mak you? So you tak buat macam tu dekat wanita tu. So itu contoh lah, self-control dengan respect. Alright, number two, once kita dah faham itu basic guideline dia, macam mana kita nak, apa kita nak cakap, apa kita nak bincang. Itu yang saya recommend orang Google 100 premarital question. Benda ni saya sebut dalam buku saya, Unbreakable, ada. Dalam buku saya ada. Dalam kelas online saya pun ada, Unbreakable juga nama kelas tu. Saya sebut pasal macam mana nak guna soalan tu, premarital question tu untuk nak membantu kita dalam ta'aruf. Now, bagusnya ada soalan macam ni sebab dia bagi kita punya ta'aruf tu berfokus. Dan ta'aruf kita tak perlulah berjela-jela panjang sampai bertahun-tahun. Sebab kita jelas nak tanya apa. Number one, kita tahu nak apa. Number two, kita jelas nak tanya apa. Dan tanya direct je. Itu part of respect tau. And being professional. Satu lagi benda yang kena faham, being professional. Professional bukan bermaksud kita pakai tie, kan? Nak jumpa dia, tak, bukan macam professional. Itu professional luaran. Maksud saya professional conduct, professional behaviour. You respect dia, you bercakap pun dengan bahasa yang elok, bukan bahasa yang mengorat ataupun bahasa yang terlalu robotik. Just bahasa normal macam manusia tapi respectful. So itu antara benda yang kena buat. So self-control, respect dengan ta'aruf question tu. You sayang. Allahumma salli ala Muhammad. Betul papa macam ni sayang. Apa pula? Alamak. Komputer off Iklan sekali lagi. Boleh. Come. Okay, kepada siapa yang nak tanya soalan tu, nanti insyaAllah kita akan ada Q&A session. Okay, Q&A session after this. Okay, semua Iman Zadi. Sebentar, saya masih di sini. Okay, Iman Zadi, it's okay. Alamak. Tapi jelas apa yang saya sebut. Jelas. Satu, jelas. pasal, bolehlah terangkan macam ni. Satu, kena ada self-control, respect. Alright. Dua, dalam ta'aruf tu nak tanya apa. Masalahnya bila ta'aruf panjang-panjang sangat ni, dia akan meningkatkan risiko. Itu je, dia meningkatkan risiko. Dia akan menjadikan benda tu akan mula melibatkan perasaan yang terlalu kuat yang tak patut ada pada fasa ini. Now perasaan akan ada. Itu kita tak boleh elak. Tapi apa yang saya sebutkan dalam kelas online saya adalah kena ada emotional distance. Fikir macam ni lah. Fikir macam ni. Just bayangkan kita punya emosi ni ibarat macam duit yang kita ada. Duit kita limited, betul tak? Betul. Kita bukannya ada unlimited amount of money, betul? Betul. So disebabkan duit kita limited, maka dengan itu kita kena make sure yang kita belanja duit tu pada tempat sepatutnya, betul? Betul. Yes. Okay, so far boleh ikut Boleh.
Alright, emosi kita pun sama. So emosi kita Right. tidaklah unlimited, ia limited. So kita kena hati-hati nak belanja emosi kita di mana, quote unquote, nak belanja emosi kita di mana. So adakah kita nak belanja punya emosi kepada seorang yang belum lagi garanti menjadi suami kita ataupun isteri kita. So nampak tak dia punya basic idea. Yes, I got it. Faham. Sebab itulah saya recommend yang kita mempunyai emotional distance dalam fasa ta'aruf ni. Kena ada emotional distance. Again, benda ni agak sukar nak diterangkan sebab ia adalah seni dalam berinteraksi tau. Dia macam kita manusia tau. Kita akan berinteraksi dengan each other. So, saya nak bagi like black and white susah sebab culture kita berbeza, personality kita berbeza, style kita berbeza. Betul-betul. Tapi harap-harap bila saya sebut yang kita kena respectful, ada self-control, insya-Allah guideline macam tu memudahkan kita untuk praktis benda tu mengikut kepada situasi masing-masing. Sebab nak bagi tahu, sebab selama ni yang saya belajar pun waktu kat sekolah dulu kan, dia hanya bagi senarai je. Senarai benda boleh buat, benda tak boleh buat. Now, okey lah senarai tu membantu, tapi dia tak menjawab semua soalan. Itu susahnya senarai tau. Ibarat macam you nak ajar seseorang tu sifir, tapi just bagi senarai untuk dia hafal je. 1 darab 2, 9 darab 3, 27. Hafal je lah. Hafal je. Tapi what if you dapat satu masalah yang tidak ada dalam benda you hafal? Tiba-tiba dapat 10 darab 15. Macam mana nak jawab? You akan kata, tak ada dalam senarai. Banding pula dengan kalau kita ajar, kenapa 10 darab 3 jadi 30? Apakah mekanisme yang membolehkan 10 darab 3 jadi 30? So kita ajar benda di sebaliknya, guideline dia punya panduan dia, supaya nanti bila kita hadapi soalan yang tak ada dalam senarai yang kita hafal tu, kita still boleh jawab. Sebab kita faham dia punya background dia. So itu yang saya cuba nak expresskan dalam nak menjawab soalan ni sebenarnya. Saya nak elak daripada bagi orang senarai. Saya nak elak nak cakap kepada orang, okay, you kalau nak jumpa dengan dia boleh, tapi kena ada orang ketiga and kena jumpa di antara tu kena ada tiang. Ya, betul. Tidak membantu sebab what if you tidak ada dalam situasi yang macam tu? Tidak ada tiang. Tidak ada dinding. You dekat Australia, dia dekat Kanada. Macam mana? Tak boleh ta'aruf? Yes. Maka tiada jodoh di situ? Maka you terus break away sahaja? Tak semestinya. So sebab tu saya fikir kalau kita nak jadikan benda ni satu benda praktikal, kita kena fokus lebih kepada guideline, konsep dan prinsip. Supaya individu-individu Muslim yang nak keluar dalam dunia yang banyak uncertainty, dia boleh mudah nak apply benda tu dalam kehidupan. Sebab otherwise kita akan jadi confused kalau sekadar menghafal do's and don'ts sahaja. Ya, itu je lah. So kan, ada juga yang tanya saya, macam mana nak break the fear untuk start berkenalan tu? Sebab untuk start approach. Sebab mostly anak muda ni, dia nak start relationship ni, dia orang memang absolutely takut, fear, takut rejection, semua benda tu. So macam mana Ayam Bazlan untuk share, macam nak break this kind of fear? Okay, dua benda. Nombor satu, kena ada keyakinan diri, kena ada confidence. Nombor satu, itu general lah, semua orang patut ada keyakinan diri tu. Sebab you tak boleh nak hadapi kehidupan yang penuh cabaran kalau tidak ada keyakinan diri. I mean, perkahwinan is not the biggest thing yang you akan hadapi. Trust me, it's not the biggest thing. Nak kahwin, it's not the biggest thing. Ada lagi benda besar yang akan datang. Kalau benda ni tak boleh nak handle, benda yang lain, Allahu a'lam, right? So you need that confidence tu. Dan confidence tu kena datang daripada dalam, bukan daripada luar. Jangan confident bila you lawa sahaja. Jangan confident bila you ada kerja yang hebat sahaja. Jangan confident bila you ada duit banyak sahaja.
Jangan confident bila you ada straight A sahaja. Tak, confident Yes. regardless. Confident regardless. Okay? Confident berdasarkan apa value yang you pegang. Confident berdasarkan apa you percaya. Confident berdasarkan apa prinsip hidup you. Itu lebih stabil across time berbanding contohlah kupu paras. Saya tahu ada orang tadi cakap Aiman Azlan flawless, macam tak, ini just phone je. Jangan percaya sangat dengan benda you nampak ni. Pasal phone saya tak setting pun, pasal phone ni automatic dia akan buat kulit jadi soft sikit. Terus saya sebut awal-awal. Pasal saya tak nak orang rasa macam wow, dia flawless tak. Kalau saya tunjuk like actual picture, you akan nampak ada ceragat dan sebagainya kan. Ini just phone saja. So itu adalah benda kita kena faham. Kita kena faham benda tu. So benda you nampak online apa semua tu tak patut menjadi kayu ukur confident you. Okay? Tak patut. Itu yang pertama, keyakinan diri. Yang kedua, trauma. Kalau sekiranya you pernah kena reject dan you dah tobat lahum tak nak buat dah, itu namanya trauma. Iaitu di mana pengalaman yang lalu yang pahit menyebabkan you susah nak alami pengalaman yang sama sebab you takut pengalaman yang sama akan berulang kembali. Itu namanya trauma. Trauma ni ada banyak level. Ada trauma yang teruk, ada trauma yang mild, ada trauma yang kecil. Apa-apa pun namanya adalah trauma. Senang nak cerita, bila you takut nak buat sesuatu disebabkan benda yang pernah berlaku. Okay. Now, sekiranya you ada trauma, maka you kena settle trauma tu dulu baru you boleh move on. You tak boleh move on kalau trauma tu masih ada. Bayang-bayang dia masih ada. Macam mana nak settle trauma tu? Well, sama ada you boleh buat sendiri. Okay, menggunakan teknik seperti like positive self talk, buat your own self therapy dengan positive self talk and so on. Meaning basically you learn coping skill lah, Tapi dalam kes-kes yang mana you tak boleh nak buat sendiri, maka carilah pertolongan profesional macam kaunselor sebagai contoh yang boleh membantu kita bina resilience tu untuk nak bounce back, untuk nak bangkit semula dan move on. So tu dua benda penting yang saya nak sebutlah untuk soalan ni, keyakinan diri dengan trauma. Sebab saya nampak tu antara dua faktor yang paling common lah yang menyebabkan isu ni timbul bila dia tak ada keyakinan diri atau bila dia ada trauma yang tak boleh move on daripada trauma tu. Hilang berhadapan dengan dia. Trauma nak tak nak, suka ataupun tidak, kalau you nak heal, kalau you nak sembuh daripada trauma tu, you kena hadapi trauma tu. Dan dalam proses nak menghadapi trauma tu, memanglah ia menakutkan, ia menyakitkan, ia menyusahkan, tetapi itulah cara you nak mengubati diri. Sama juga macam kalau you luka, katakanlah you potong bawang, tiba-tiba terluka. Benda pertama you kena buat kalau you luka adalah you kena basuh luka tu dulu. Nak membasuh luka adalah satu benda yang memedihkan, betul tak? Betul. Tapi itulah cara nak sembuhkan luka tu dengan betul. Kena basuh luka tu dulu, baru balut. Ramai orang dia balut terus tanpa membasuh luka tu. So luka tu mungkin contaminated. You balut macam mana pun, luka tu masih lagi akan jadi lebih teruk. Mungkin makin lama bernanah. Itu analogi yang perfect untuk saya nak bagi untuk you punya emotional pain. Emotional wound, luka hati. Luka hati pun sama juga. You kena cuci dulu luka. Dan proses mencuci luka tu memang sakit. Tapi itulah cara nak move on. Okay. Good answer. Right. Line tu okay. Right. Hello Syaz. Hello? Okay. Hello, Syaz. Line. Okay, Azir. Dengar? Boleh ya Syaz? Dengar ya? Line Azir Aiman. Okay, dengar. Okay dah. Okay. Okay? Alright. Okay. So Aiman Zain, saya yakin dekat viewer kita ni mesti ada yang dah berpasangan. So macam mana diorang nak kekalkan diorang punya macam perhubungan, macam nak lebih kekal lah. Sebab kadang-kadang ni dalam perhubungan ni macam Aiman Zain sini mesti ada pengalaman yang ada masalah dan sebagainya. So macam mana tips-tips untuk bantu mereka ni berhadapi benda tu? Okay. So again, ada dua. Saya tak suka bagi banyak, saya bagi dua je. Alright. Kepada mereka yang dah berkahwin, tak kisahlah kahwin lama ke, sekejap ke, baru semalam akad nikah ke, tak kisahlah. Kepada mereka yang dah berkahwin, dah ada pasangan, untuk nak mengekalkan hubungan tu kena ada dua benda.
Number one, actually 3. Saya bagi extra 1 sebab saya baru fikir ada 1 point yang nak tambah kat situ. So ada 3. Okay. Pertama sekali, ego kena rendah. Tak kisah Oh, you yes. lelaki, tak kisah you perempuan, tak kisah suami, tak kisah isteri, ego kena rendah. Kena rendah. Waktu you masuk kat rumah tu, you make sure ego you tinggal dekat luar. Jangan awak masuk rumah. Sebab ego adalah salah satu punca yang mana bila berbalah takkan baik-baik. Sebab tak ada siapa nak mengalah. Kan? Tak ada siapa nak mengalah, semua nak menang je. So ego kena letak kat luar. Waktu saya mula-mula kahwin dulu, konsep ni saya letak dalam bentuk macam ni lah. Saya dengan wife saya ibaratkan kami ni macam satu team. Dan dalam team yang sama, tidak ada istilah aku menang kau. Istilah tu it doesn't make sense. Kita team yang sama. Macam mana nak kata kau menang aku kalah? Kita team yang sama. Kalau kau kalah aku kalah. Kalau aku menang kau pun menang. Sebab kita team yang sama. So bila fikir macam tu, kita takkan rasa macam nak make sure dia kalah dan aku menang. Itu ego semua tu. Ego. So ego kena rendah, nombor 1. Nombor 2, komunikasi kena mantap. Dan komunikasi ni dia bukan setakat cakap. Tak. Komunikasi ni dia dengar, cakap. 3 dengar, 1 cakap. Dengar, cakap. Itu bukan sifir yang tepat lah. Saya just nak menunjukkan yang kena dengar lagi banyak daripada cakap. Itu point dia lah. So bila nak mendengar, apa maksud dia? Mendengar bukan bermaksud you dengar sebiji-sebiji apa dia cakap and then you respond. Tak. Itu Siri iPhone boleh buat. Tak. Itu bukan maksudnya mendengar. Mendengar ni maksud dia you mendengar apa dia cakap, kenapa dia cakap, dari mana dia cakap, emosi dia waktu bercakap. Inilah yang kita katakan ada perbezaan like komunikasi lelaki, wanita, perbezaan mungkin culture, dia daripada KL, saya daripada kampung. So perbezaan-perbezaan ni dia akan timbul bila mana kita berkomunikasi. So kalau kita tak reti nak mendengar, tak mahir nak mendengar, kita mungkin akan salah faham, mudah nak salah faham. So sebagai contoh, mungkin cara dia communicate yang dia tak suka something bukan dengan cara direct. Kita jadi direct. Tak suka cakap, tak suka. Kan? Tapi dia tak direct. Kenapa? Mungkin tu personality dia. Mungkin itulah cara dia dibesarkan. Mungkin itu dia punya style. Allahu'alam. Tapi kita berbeza-beza. 2 orang kot berkahwin ni. Kan? Bukan kita seorang-seorang yang kahwin. Kita kahwin dengan seseorang yang lain. Yang mana keluarga dia berbeza. Yang mana dia punya upbringing berbeza. Yang mana mungkin falsafah hidup yang dia pegang pun berbeza juga. So kita kena take that into account bila kita mendengar. Sebab kita hanya mahir mendengar menerusi perspektif kita je. Contoh, wife kata something, tu paha orang kat mana? Can you wipe? Boleh lap. Dah lap dah, okay, thank you. So, kita mahir mendengar melalui perspektif kita, tapi kita tak mahir mendengar melalui perspektif dia. Sebab kita tak hidup dengan perspektif dia. So, kemahiran mendengar ni kalau saya boleh rumuskan adalah kemahiran untuk nak senyapkan segala macam assumption kita, segala macam history kita, background kita, senyapkan sebentar semua benda tu dan hanya ambil kira perspektif dia. Hanya ambil kira background dia. Hanya ambil kira basically macam mana dia melihat dunia. Dan just faham yang tu sahaja. Bukannya macam, oh you cakap macam tu, maksudnya macam ni. Itu interpretasi. Jangan interpret. Pasal you pasti akan interpret based on you punya perspektif. You kena dengar daripada dia. So itu communication, second part, very important. And then cara you bercakap. Once you dah mendengar, you akan memahami. Once you memahami, you akan lebih tahu macam mana nak bercakap. So sebab itulah saya sebutkan dengar kena lebih daripada bercakap. Sebab kalau terus cakap akan miss banyak target. Okay? So, tapi kalau you dengar dulu and then once you faham, okay, rupa-rupanya dia faham situasi ni macam ni, then you boleh tahu okay macam mana aku nak approach dia, perkataan apa nak guna,
bila timing yang sesuai, tone yang macam mana, tone bergurau ke, tone serius ke, tone yang macam mana. Dan itu adalah satu benda yang ambil masa lah. So kepada mereka yang baru kahwin, benda ni akan jadi konflik yang hangat sebab akan ada banyak salah faham waktu ni, especially waktu 5 tahun pertama. Sebab time ni lah you akan ada ta'aruf level 2. Okay? Ta'aruf level 1 sebelum kahwin. Tapi ta'aruf level 2 adalah bila you go deeper. You go deeper into the personality of your partner, the background and life story of your partner, dan di sini juga akan mula timbul sikit-sikit dia punya perangai-perangai buruk tu akan mula timbul di sini. So semua tu akan jadi lebih jelas. So waktu ni kena banyak bersabar, banyak bertoleransi dan banyak mendengar, sebab you sedang mengenali seorang manusia yang totally different from you, totally baru. So itu nombor 2, communication. Number 3, ini extra lah. Saya sebenarnya tak nak sebut pun, tapi rasa macam patut juga sebut. Number 3 adalah romantika relationship tu patut dikekalkan secara manual, bukan secara automatik. Maksud dia apa? Ramai orang fikir kita bercinta, kita akan kekal bercinta. Tidak. Cinta kalau tidak di maintain, dia akan pudar. Ibarat macam kalau bilik kita tak pernah kemas, sekali pun tak pernah kemas, kita biar sahaja bilik tu, lama kelamaan dia akan berhabuk. Dia akan berhabuk, dia akan kotor. Tapi kita biar je bilik tu, tak kacau pun. Exactly, sebab you biar sahaja benda tu. Sebab tu dia berhabuk. So cinta tak boleh dibiarkan. Cinta kena sentiasa diperbaharui, sentiasa cuba ditingkatkan. Maintain lah, basically maintenance. Macam kita maintain kereta lah. Kereta nak kena basuh selalu, nak kena make sure pergi servis. Itu kereta. Punya kita meletakkan begitu tinggi care, love, tender love and care, TLC, kepada sebuah kereta yang kita boleh jual dan beli. Tapi ini adalah cinta kita dengan pasangan. Kenapa tak letakkan a level of care sama macam kereta, atau lebih lagi daripada kereta tu? Kena maintain selalu, kena check, dan kena make sure dia punya mileage tu boleh pergi jauh lagi. Kita tak boleh nak dah berkahwin, tak apa, aku lepas tangan, dah tak payah mengorak dah, dah kahwin, macam mana, aku dah dapat dah dia, tak payahlah nak pergi hias-hias, nak pakai wangi-wangi. Dan ini saya sebut kepada lelaki dan wanita tau, bukan perempuan je tau. Sebab mengorat ni dia dua hala. So romantika kena dikekalkan. Ibarat macam analogi yang saya suka bagi macam api lah. Api bila dah keluar api tu, kalau kita biarkan api macam tu, dia akan hilang. Angin tiup, dia habis lah. Ataupun kayu api dah habis, dia akan padam. Sama juga macam cinta lah. Cinta macam api. Kan cinta membara. Kita pun guna bahasa cinta membara. Ya, cinta membara. Mula-mula membara lah. Mula-mula maintenance memang kurang pun tak apa. Mula-mula waktu honeymoon tu. Tapi lama-lama dia perlukan maintenance. Macam kereta baru lah. Kereta baru maintenance kurang pun tak apa. Tapi bila kereta dah makin tua, maintenance kena makin tinggi. Siapa yang berhati pasal kereta dia faham lah. Sama juga macam cinta, sama juga macam api, maintenance kena tip-top lah. So itu 3 benda yang saya boleh kongsi lah kalau nak maintain relationship. And by the way, saya bukan sebut ni sebab saya expert. Tak. Saya sebut ni sebab saya perlukan 3 tip ni sebenarnya. Saya sebut 3 tip ni untuk saya, bukan untuk you, untuk saya. Saya perlukan 3 tip ni. So 3 tip ni untuk saya. So saya just kongsi je kepada korang kalau nak practice. InsyaAllah, boleh. Tips saya memang betul-betul lah. Kalau dalam hubungan ni memang kena ada satu kefahaman, satu communication tu paling penting sekali. Sebab tu dah ramai yang break sebab tak ada communication. So sekarang ni kita buka kepada Q&A session. Jom! So, jom! Okay, so ada soalan kat sini Aiman Azlan. Apa pendapat Aiman Azlan orang yang berkahwin dengan kawan baik? Berkahwin dengan kawan baik? Apa pendapat saya?
okey, tak ada masalah. Janji you ada kesefahaman, you communicate elok, you ada hala tuju yang lebih kurang sama. No problem. Right. So dekat sini juga lambat kahwin bukan tak nak kahwin, how to stay positive. Lambat kahwin adalah satu ilusi. Dulu saya ada pegang satu fahaman yang ada istilah awal kahwin, lambat kahwin. But then bila saya dah kahwin, and saya pun perhatikan orang yang dah kahwin, orang yang belum kahwin, saya dah tukar conclusion saya. Conclusion saya adalah perkahwinan ni dia macam buah atas pokok. Dia akan masak bila tiba masa dia. Kita tak boleh petik buah tu sebelum masa dia. Kalau kita petik buah tu sebelum masa dia, kita akan makan, buah tu mungkin mentah lagi. Tapi kalau kita petik lambat sangat, buah tu dah terlalu masak, tak sedap. So basically everything ada masa dia. So dia bukannya isu pasal lewat ataupun awal. Isu dia adalah masa, timing. So setiap orang ada timing dia. So kalau you kahwin umur 20, bukan bermakna you kahwin awal. You kahwin tepat pada masa you. Faham? Kalau you kahwin umur 40, bukan bermaksud you kahwin lambat. You kahwin tepat pada masa you. Yes. So fikir macam tu. Sebab kalau you umur 30, you tak ready lagi, that's fine. Buah you belum masak lagi. Ibarat macam tu lah. Buah atas pokok tu belum masak lagi. So you kena pada waktu belum ready tu, readykan diri. Perkasakan you punya persiapan. Itu yang saya fokus dalam kelas online saya tu. Saya fokus persiapan sebenarnya. Bukannya fokus pasal apa benda-benda yang romantik ke. Saya fokus persiapan. Sebab saya nampak itu yang orang overlook. Cakap pasal persiapan je mesti cakap pasal duit. Duit. Saya cakap, apa persiapan you untuk kahwin? Well, saya kumpul duit tak cukup lagi. Duit je. Ilmu ada. Saya boleh bagi tahu lah, sebagai seorang yang dah berkahwin tahun ni tahun ke-7. Okay. Saya boleh bagi tahu yang duit sebenarnya, realistically speaking, adalah mungkin isu nombor 3. Still high on the list kan. Masih lagi tinggi dalam list tu duit ni. Saya bukan nak kata duit tak penting. Cuma out of all the things in a marriage, duit tu boleh saya katakan nombor 3. Nombor 1 adalah faith, spirituality, nombor 1. Nombor 2 adalah emosi, emotional control, emotional maturity, kematangan emosi. Nombor 3 baru duit. So saya nak mereka yang dalam persiapan perkahwinan tu letakkan prioriti yang sepatutnya pada benda sepatutnya. Ya, kumpullah duit. Betul, saya pun sokong. Dalam kelas online saya pun saya sebut, duit kena ada. But at the same time, jangan fikir duit tu nombor 1. Tak, duit tu nombor 3. Nombor 1 adalah you punya spirituality. Nombor 2 adalah you punya emosi. Pasal 1 dan 2 ni lah yang akan like make sure api membara tu kekal membara. Dan akan mengurangkan kebarangkalian api tu mati cepat. Okay, Mbak Zain, kita ada lagi 5 minit lagi. Okay, kita pick one last question. Okay, apa pendapat Mbak Zain tentang berkahwin dengan orang yang berlainan fikrah ataupun jemaah, ataupun salah seorang mempunyai jemaah manakala pasangannya, Allah maksudnya soalan, pasangannya tidak mahu terlibat langsung dengan jemaah? Itu saya cakap. Nombor 1, nombor 2 adalah spirituality dan kematangan emosi. Dalam kes ini kes kematangan emosi. Kalau emosi you matang, you punya spirituality jelas, tak ada masalah you berkahwin dengan orang yang berlainan fikrah. Janji agama sama. Bukannya agama lain, kita still Muslim buat. Cuma berlainan jemaah, tak ada masalah. Saya pernah berguru dengan seorang syekh yang dia mazhab Hambali, tak ingat Hambali atau Hanafi, sebab saya lupa, sebab dia mula dengan ha, so Hambali atau Hanafi. Isteri dia Syafi'i. Nah, itu adalah dua metodologi fiqh berbeza tu. Nampak tak? Tapi mereka berkahwin.
Tak ada masalah, okey je. Kenapa? Sebab ada kematangan emosi dan ada spirituality yang jelas. So sekiranya ada perbezaan pendapat, bincanglah. Apa masalahnya? Bincanglah. Kan? Jemaah you buat macam ni, jemaah I buat macam ni. Bincanglah. Tak ada masalah. Okey je. Jangan kita fikir yang kita nak hidup sampai mati dengan orang yang segeng sahaja. Kalau kita fikir macam tu, susah nak hidup atas muka bumi ni. Betul. Hello? So basically itulah, kalau ada kematangan, kalau sekiranya ada kematangan emosi, tiada masalah. Itu jawapannya lah. Alright. So one last question. Adakah perempuan tu nak mulakan approach tu, adakah dia satu perkara yang aib? Tidak, Khadijah buat macam tu. So tu Alright. jawapan senang. Tak aib. Actually ia satu benda yang mulia sebenarnya. Sebab okey, saya nak sambung sikit. Di manakah aibnya bila you nak mencari sesuatu yang Allah suka? Cuba jawab soalan tu. Tang mana aibnya? Okey. Okay, so just pegang kepada soalan tu je kalau you rasa ragu-ragu. Tang mana aibnya bila you mengejar benda yang Allah suka? Okay, betul-betul. Okay, Mazlan, kita dah sampai ke penghujung. Dah lagi 1 minit lagi. Kau tu pernah sambung lagi lepas ni ke? Anak-anak. Segera. Okay, terima kasih kepada Mazlan sebab berkongsi benda ni. So, siapa yang nak tanya soalan tu yang tak sempat jawab, boleh tanya dengan Mazlan sendiri dekat Ask Insta Mazlan. Selalu ada. So, saya selalu baca dan it's a good answer to tengoklah. Okay, so terima kasih kepada Mazlan sebab spend masa sejam dengan live kali ni. So, thank you. No worries. Okay, Mazlan, Thank you for ada having me. anything?